Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua umat Islam yang hadir pada hari ini Jumaat. Di Komite kita menyerahkan memorandum kepada Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang merangkap YDP Majlis Agama Islam merangkap Exco Agama Islam Negeri Pulau Pinang, yang mana hari ini statement yang dikeluarkan oleh individu Timbalan Ketua Menteri 2 P. Ramasamy, supaya kerajaan negeri boleh berkeluar satu statement menyatakan bahawasanya statement yang dikeluarkan oleh individu yang bernama Ramasamy ini adalah statement yang dikeluarkan daripada DAP ataupun mulut beliau sendiri. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, 2018 kes LTTE dilepaskan oleh grup Tommy Thomas. Hari ini apa yang berlaku, tuan-tuan? Kita harap kerajaan negeri, kerajaan Malaysia di bawah PDRM yang ada, Kementerian Dalam Negeri, mengambil tindakan kepada P. Ramasamy yang hari ini berlaku zalim dengan memfitnah Malaysia. Tuan-tuan, 24 juta rakyat Melayu Islam yang berada di Malaysia takkan nak duduk diam. Kita bangkit untuk memesuarakan fakta-fakta benar sebenarnya yang mana P. Ramasamy and the team telah melakukan fitnah di muka bumi Malaysia, ya tuan. InsyaAllah, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kerana perkongsian media. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tuan, kita bergerak sekarang pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua kuat perlahan untuk kita memorandum pada Timbalan Ketua Pinang P. Ramasamy. Dan kita follow SOP. Boleh dipakai mask dan bergerak ke perlahan dan juga kamera takut gerakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Jangan sesekali mengganggu sensitiviti umat Islam. Jangan sesekali mengganggu sensitiviti umat Islam. So, hari ini kita datang sebagai penganut agama Islam. Kita nak bagi tahu, kita nak sampaikan mesej ini secara baik. Secara baik. Jangan ganggu sensitiviti umat Islam. Kita masih ada. Kita masih ada. Kita masih ada untuk mempertahankannya. InsyaAllah. Hancur Ramasamy. Hancur DAP. Hancur Ramasamy. Takbir. 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 Tuan-tuan, yang bersama-sama dengan kita, tuan-tuan, rapatkan saf, tuan-tuan, ikut penjarakan sosial, tuan-tuan, ikut SOP, tuan-tuan. Kerana individu ini semua, tuan-tuan, mencari pasal bersama kita, tuan-tuan. Kita berada di Komite pada hari ini, tuan-tuan. Pada hari Jumaat, tuan-tuan, kita akan serahkan memorandum kepada kerajaan negeri DAP, tuan-tuan, agar mereka mengeluarkan statement menghukum ataupun tidak tindakan Timbalan Ketua Menteri 2 Ramasamy yang cukup biadab mengganggu kerja buat agama kita dan negara kita, tuan-tuan.
keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah. Tetapi tindakan 3 individu yang berada di Pulau Pinang ini yang patut kita kena tanya, adakah statement ini betul ataupun tidak? Statement ini boleh ataupun tidak? Memfitnah, tidak bercakap benar dengan isu ibu kepada 3 individu anak ini. Tuan-tuan kena tengok cerita yang sebenar, apa yang berlaku, siapa yang panggil ibu dia mai. Kita yang cari ibu dia, bukan ibu dia mai tuntut di mahkamah dengan 3 individu ni. Ini cerita yang sebenar. Apa yang berlaku dengan Ustazah Nazira, apa yang berlaku dengan sahabat kita yang akan menjelaskan, Zamri Dinut akan menjelaskan sedikit sebanyak mengenai isu yang akan berlaku, tuan-tuan. Terima kasih kepada semua yang hadir memberi support kepada umat Islam kita pada hari ini, menyatakan kita tidak berseorangan, kita bersama umat Islam hari ini. Terima kasih kepada PDRM yang menjaga keselamatan. Terima kasih kepada semua media-media memberi liputan. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan masyarakat umat Islam di sini. Takbir! Takbir! Hidup, hidup! Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup Islam! Hancur, hancur! Hancur kufar! Hancur, hancur! Hancur kufar! Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita sama-sama berkumpul di bawah komta ini adalah bagi menunjukkan kebencian kita kepada 3 jahanam dan sekarang termasuk 4 jahanam yang mana telah mengucapkan supaya membuatkan satu isu perkauman yang cukup dahsyat berkenaan dengan agama. Kelompok-kelompok ini, tuan-tuan dan puan, telah beberapa kali dalam cuba untuk menghidupkan api perkauman antara kita, dan pada hari ini mereka cuba untuk mencetuskan dengan membawa fitnah tentang keislaman 3 kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini dalam bahasa Tamil bermacam-macam video-video dan TikTok yang telah dikeluarkan pada masyarakat India menyatakan bahawa Islam ini adalah satu agama yang menekan, memaksa, mencolek, memaksa memeluk agama Islam. Begitulah yang terjadi pada kita hari ini, yang mana tekanan telah diberikan kepada Dr. Mazhar. Pada Dr. Mazhar, yang mereka menuduh bahawa Dr. Mazhar telah mencolek 3 kanak-kanak ini dan telah memaksa untuk memeluk agama Islam. Inilah perkara satu provokasi yang cuba mereka hidupkan. Dan kita sekarang, orang Islam, di manakah anda semua? Di manakah anda semua? Hari ini Islam dicaci, dihina. Di sini adalah negara Islam, Malaysia adalah negara Islam. Islam adalah agama persekutuan. Sekarang ini bangsa yang minoriti berani mencabar agama Islam, agama rasmi persekutuan. Jadi tuan-tuan, yang ada roh Islam, yang ada semangat, yang berbangsa Melayu, yang beragama Islam, bangunlah kamu sekalian, sama-sama kita menuntut kepada pihak kerajaan, pihak yang berwajib untuk memastikan, untuk mengagungkan perlembagaan kita, perlembagaan persekutuan, yang mana Islam adalah agama persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya di sini merayu kepada semua umat-umat Islam di seluruh Malaysia dan di mana saja berada. Bangunlah, jangan berpeluh tubuh, jangan hanya berbincang di kedai kopi, jangan hanya bercakap meja sampai pecah di kedai kopi, tetapi tindakan anda satu pun tidak ada. Masa kita ingin bertindak, masa ini kita menunjukkan kemarahan kita. Di manakah kamu semua? Di mana kamu semua? Adakah ini saja yang ada orang Melayu, orang Islam di Malaysia ini, di Pulau Pinang ini? Tidak malukah kamu semua kepada kaum-kaum lain, kaum India yang minoritinya cukup sikit, 1.8 juta saja? Macam mana kalau orang bertindak mengalahkan kita
yang mempunyai 32 juta. Tetapi tak ada langsung roh keislaman demi menegakkan agama kamu sendiri, agama kita, agama Islam. Di manakah kamu? Tak malukah kamu? Islam apakah kamu ni? Kamu pandai mengumpat, menuduh sesama sendiri, tetapi sedangkan bangsa kamu dihina, dicaci, kamu diam ibu bangsa, kamu tak timbul langsung. Mana dia kamu? Bangga saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama bangkit memperjuangkan balik, menegakkan agama Islam, menyiarkan kembali Islam, agar bangsa-bangsa dan agama-agama lain tidak akan dapat mengkotak-katikkan orang Melayu dan Islam. Jadi saya harap fikirlah, sama-samalah kita berjuang demi menegakkan agama Islam, agama Allah, dan sama-samalah kita mengikut perintah Allah dan perintah Rasul. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda daripada Pepida Pulau Pinang. Tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kita nak tanya di mana statement-statement pemimpin-pemimpin Islam di bawah kerajaan negeri, di bawah pimpinan DAP. Mana? Mana mereka? Mana adun-adun ahli-ahli parlimen bercakap, bersuara, takkan mementingkan undi semata-mata, sanggup menggadaikan maruah dan juga akidah umat Islam, bersuara. Tuan-tuan, ini yang ada kat Pulau Pinang. Tuan-tuan boleh tengok di Maya macam mana di Maya, media Maya macam mana dia berlaku. Siapa yang memberi statement di dalam Maya? Adakah di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu yang mewakili DAP, kerajaan DAP negeri Pulau Pinang? Mana pemimpin-pemimpin ini? Sepatutnya bersuara, mengeluarkan kenyataan bersama ataupun tidak, menyatakan pendirian umat Islam yang mereka wakili. Adun ahli parlimen, berapa parlimen Melayu ada, bermacam pauh balik pulau, bersuara, bercakap mengenai isu ni. Bukan umat Islam nganga saja, kami nak tengok umat Islam dah pantau. InsyaAllah saya menjemput Ketua Pemuda Al-Fadhil Ustaz Bawas Makjan untuk sepatah dua kata pada hari ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, hari ini kita berhimpun bukan dengan tujuan suka-suka, bukan dengan tujuan untuk menunjukkan semangat kita sahaja, tetapi hari ini kita berhimpun di atas satu tujuan yang sangat besar, satu tujuan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Islam, iaitu untuk mempertahankan kesucian dan juga keagungan ajaran agama kita Islam di bumi Malaysia ini. Kita berhimpun pada hari ini sebenarnya merupakan respon kepada apa yang telah dilontarkan, yang telah dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang berdasarkan ataupun berkaitan dengan isu yang saya rasa semua sedia maklum tentang perkara tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, sedikit sahaja sebagai permulaan pada hari ini. Kalau kita tengok dalam sejarah dunia, daripada awal penurunan manusia ke atas muka bumi sehinggalah sekarang ini, manusia sentiasa berhidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Semua manusia boleh hidup dalam keadaan bersatu padu, semua agama boleh hidup dalam keadaan bertolak ansur. Tetapi bila sesuatu bangsa ataupun agama memiliki orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang kita sebut dengan istilah sebagai pelampau, berada dalam kelompok manusia, maka kumpulan inilah sebenarnya yang akan merosakkan hubungan antara sesama bangsa, antara sesama agama. Kita hidup di Malaysia, kita sudah merdeka hampir 70 tahun, bahkan lebih daripada 70 tahun. Kita hidup dalam keadaan aman dan tentera. Kerana apa? Kerana saling menghormati antara satu sama lain. Tetapi bila muncul golongan-golongan pelampau, sama ada pelampau bangsa ataupun pelampau agama,
perkara ini telah menyebabkan keharmonian dalam negara kita hari ini sudah mula tercabar. Ketenteraman dalam negara kita hari ini sudah tidak ada. Mereka sanggup mencetuskan huru-hara, mereka sanggup mencetuskan provokasi, mereka sanggup untuk mengguris hati dan perasaan kita orang Islam. Sedangkan kita orang Islam tidak mengguris ataupun tidak menyentuh isu-isu sensitiviti berkaitan dengan agama mereka. Sebab itu hari ini kita akan bersama di sini untuk menunjukkan rasa tidak puas hati kita, rasa kemarahan kita terhadap apa yang dilakukan oleh golongan pelampau ini. Dan sebagai satu peringatan, sekiranya kita tidak melaksanakan usaha seumpama ni, kalaulah usaha seumpama ni tidak diteruskan, sahabat-sahabat akan melihat akan ada dua perkara yang akan muncul. Yang pertama, golongan pelampau ini semakin berani. Itu satu. Golongan pelampau ini akan semakin berani. Dan yang kedua, golongan pelampau ini akan semakin ramai. Sebab itu, sama-samalah kita menyokong usaha yang dilakukan pada hari ini dan sama-samalah sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan Allah berkati. Dalam frame ni elok dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ketua Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, Fadil Ustaz Pak Abbas Mak Jan. Kalau saya jemput seorang lagi aktivis masyarakat, Brother Amin kita insya-Allah sepatah doakan insya-Allah. Saya terpanggil sebagai umat Islam untuk berada di sini bukan kerana politik, bukan kerana kepentingan, tetapi kerana akidah. Akidah kita. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang melihat sesungguhnya walaupun kami kecil di mata kamu, tetapi ingat ini adalah satu gerakan permulaan yang boleh membawa kepada benda yang lebih besar. Begitu belum? Saya nak bagi tahu isu mengenai mualaf yang telah diislamkan secara sah ini tidak ada kena-mengena dengan anda sebagai seorang yang duduk di atas, di bawah, di atas tiket politik dan juga masalah lain. Ini adalah isu agama Islam. Ini adalah isu kuasa enactment di bawah kerajaan negeri Perlis agama Islam. Jadi saya hendak beritahu kepada empat orang ini, jangan cuba mencabar, jangan cuba mencabar kuasa enactment negeri Perlis di bawah undang-undang Islam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Dengar. Okey, kita ada satu, kita minta kepada PDRM dan kepada pegawai PAS Kalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang untuk bagi kita tempoh masa sikit untuk kita bagi beberapa ucapan di bawah. Okey tuan-tuan, perempuan, isu pada hari ini semua sedang maklum bahawa isu ini melibatkan 3 anak atau anak Puan Loh, anak-anak yang telah Islam, dan sekarang ini diminta untuk dimurtadkan semula. Ini kenyataan rasis yang dikeluarkan oleh pimpinan DAP yang dikepalai oleh Timbalan Ketua Menteri 2 Ramasamy, tuan-tuan dan puan-puan, dan disokong oleh Adun Bagan Dalam, Satis Munendi, dan disokong oleh David Marshall, NGO Makan Kurul Malaysia. Ini isu, tuan-tuan, satu kenyataan yang paling biadab, tuan-tuan, yang paling biadab. Sebab apa? Mereka sekarang ini mendesak untuk bukti kerajaan negeri Perlis, untuk kerajaan negeri Perlis sekarang ini untuk tukar semula akidah anak-anak ini. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh P. Ramasamy. Tuan-tuan boleh tengok kenyataan ini dikeluarkan pada 13 hari bulan 2 mengatakan bahawa
kerajaan negeri Perlis seolah-olah telah mencolek budak ini. Mereka telah sembunyi budak ini. Dan sekarang ini tekanan diberikan oleh aktivis-aktivis. Tekanan diberikan oleh aktivis-aktivis India ini, tuan-tuan. Mereka mendesak kerajaan negeri dan mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan rasis untuk akidah anak ini ditukar kepada agama asal mereka. Ini tidak sepatutnya berlaku di dalam negara kita. Ini melibatkan sensitiviti agama. Kita semua ada di sini sebab apa? Sebab satu kalimah, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kalimah ini sedang dicaci. Sekarang kalimah ini sedang ditekan, dihina oleh siapa? Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, P. Ramasamy dan kaum India, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tahu di sini, biarkan di setiap negeri ada undang-undang. Agama di bawah undang-undang negeri. Agama di bawah sultan. Agama di bawah raja. Biarkan di Perlis dengan undang-undang agamanya. Anak-anak yang Islam di Perlis hanya perlu mendapat persetujuan ibu ataupun bapa sahaja. Tidak perlu dua-dua persetujuan. Sekarang ini kerajaan negeri Perlis, undang-undang agama di negeri Perlis telah membenarkan dan mengesahkan bahawa anak-anak ini adalah anak-anak yang sah Islamnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bagi tahu di sini, ini isu yang sensitif. Apabila agama, isu agama sekarang dicampur oleh golongan non-Muslim. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka berani mendesak? Kenapa mereka berani mempertikaikan hak orang Islam? Sebab kita terlampau baik, tuan-tuan. Sebab itu, saya seru di sini, seluruh masjid-masjid di negeri Pulau Pinang perlu bangkit buat laporan polis ke atas ekstremis pengganas Ramasamy ini. Bangkit buat laporan polis. Tuan-tuan dan puan-puan, isu dah cukup jelas. Kita umat Islam akan pertahankan kalimah Allah, kalimah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan akidah umat Islam. Dan kita akan gerakkan ini ke seluruh negara. InsyaAllah minggu depan kita akan gerakkan di Perlis. Minggu lagi satu kita akan gerakkan di Kedah. InsyaAllah Pulau Pinang kita bangkit, kita gerakkan perjuangan mempertahankan akidah umat Islam. Setuju tak setuju? Ya. Takbir. 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 Kita persilakan akhir daripada saudara Zamri Binod. Last lah, 5 minit. Yang mana? Yang mana? Hancur, hancur. Hancur. Hancur Ramasamy. Hancur. Hancur Ramasamy. Tuan, sebelum kita akhir, saya ingin mulakan dengan beberapa perkara. Apakah hari ini kita berkumpul untuk menzahirkan kebencian terhadap orang bukan Islam? Tidak, tuan-tuan. Saya ingin jelaskan di sini. Jika kita lihat di zaman Rasulullah SAW, jika ada susuk tubuh seperti Abu Talib, kita juga tidak boleh lupa adanya susuk tubuh seperti Abu Jahal. Kita menyongkong orang-orang seperti Abu Talib dan kita menyanggah orang-orang seperti Abu Jahal. Tuan-tuan, David Marshall, Satish Mulyandi, Ramasamy, ini adalah susuk tubuh seperti Abu Jahal yang perlu kita tentang. Sebab apa? Sebab mereka saban hari menanam sifat kebencian terhadap Islam, tuan-tuan. Kita selama ini, kita tidak ada kebencian kita terhadap mereka. Di Malaysia ini, kita angkat mereka menjadi menteri. Kita berikan kuasa kepada mereka. Namun apabila mereka mendapat kuasa, mereka berikan tahi kepada kita, tuan-tuan. Apakah wajar perkara ini? Tidak. Apakah wajar perkara ini? Tidak. Maka kita kena bangkit, tuan-tuan, dalam isu 3 orang budak ini, tuan-tuan. Mengapa seharusnya mereka menipu
mengatakan kononnya jabatan agama, institusi agama mencolek budak-budak itu, sedangkan orang Islam yang menjaga budak-budak itu, tuan-tuan. Mengapa perlu menghasut masyarakat Hindu di Malaysia untuk membenci umat Islam, sedangkan kita bersangka baik dengan mereka? Hari ini kita bersolidariti, kita bersama-sama supaya apa, tuan-tuan? Kita menentang orang-orang yang membenci Islam begini. Bukan hanya itu, Penang hari ini adalah permulaan kebangkitan umat Islam, tuan-tuan. Kami akan terus bangkit dan marah menentang orang-orang selagi mana mereka menzahirkan kebencian mereka terhadap Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan berkumpul, kita akan serahkan memorandum. Kita akan mengatakan sesungguhnya budak-budak itu, tuan-tuan, tidak ada sesiapa pun yang memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi tidak ada kewajaran untuk mereka menyuruh mereka untuk murtad, tuan-tuan. Apakah wajar mereka suruh murtad? Tidak, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bangkit bersama dan perkara ini tidak akan terhenti setakat ini. Kita dah pernah report ke atas Ramasamy. LTTE adalah pengganas. Mereka mengatakan kononnya follow rule of law. Rule of law di Malaysia menentukan LTTE adalah pengganas. Mengapa tidak ditangkap sehingga hari ini? Tangkap Ramasamy! Tangkap Ramasamy! Tangkap Ramasamy! Tangkap Ramasamy! Tangkap Ramasamy! Tangkap Ramasamy! Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cop boleh tak? Cop boleh tak? Cop kita cop di sini boleh tak? Kita ambil cop, tuan cop di sini. Kopi dah, kasih kopi. Dah kopi dah. Kok satu lagi dah? Tu kopi. Tak, saya suruh di sini. Dah kopi, dah kopi. Okey. Saya. Nama tuan bungkus sekali. Tangkap! Tangkap Ramasamy! Tangkap Ramasamy! Tangkap LTTE! Hidup ummah! Hidup ummah! Hancur kufar! Hancur kufar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sudah memorandum kepada wakil Ramasamy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan media dan juga keluarga-keluarga pada hari ini merupakan satu himpunan yang kita buat kita hantar kepada timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Exco Agama Pulau Pinang yang juga merupakan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dan juga kita hantar memorandum kepada Wakil Timbalan Ketua Menteri 2 P. Ramasamy, dan kita nak menyatakan bahawa kekesalan dan bantahan rakyat Islam Negeri Pulau Pinang khususnya dan Malaysia amnya bahawa atas tindakan dangkal ahli-ahli politik daripada parti DAP, Dr. P. Ramasamy, Satish Muniandi Adun Bagandalam, dan juga David Marshall, Presiden Persatuan Tamilia Malaysian Tamilia. Jadi kami merupakan gabungan daripada NGO sebanyak hampir 40 NGO Melayu Islam Negeri Pulau Pinang pada hari ini bersolidariti. Kita menyatakan bantahan kita dan kekesalan kita dan kemarahan kita di atas dakwaan dan juga fitnah jahat yang telah diputar belitkan oleh Dr. P. Ramasamy, David Marshall dan juga Satish Muniandi dalam kenyataan-kenyataan dan tulisan-tulisan, termasuk video-video TikTok mereka dalam sidang media mereka, yang mereka menyatakan dalam ucapan-ucapan mereka mendakwa Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan juga Datuk Mufti Negeri Perlis mencolek tiga-tiga anak Islam ini dan memaksa mereka masuk Islam dan menyembunyikan mereka
Ini satu dakwaan jahat, tuan-tuan, yang menyebabkan kemarahan umat Islam. Hal yang berlaku di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kita terima dengan baik. Sebab itu dalam memorandum kita ada menyatakan bahawa kita terima dengan terbuka hak penjagaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hanya menyatakan berkaitan dengan hak penjagaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak menetapkan status agama. Status agama kanak-kanak ini tetap Islam sehingga ke hari ini. Kerana undang-undang perpindahan agama daripada agama Hindu ke agama Islam yang berlaku di negeri Perlis adalah sah di sisi undang-undang, kerana mengikut artikel 117 enactment negeri Perlis menyatakan bahawa hanya perlu kebenaran ibu atau ayah. Tetapi ini yang digembar-gemborkan, tuan-tuan, 20 Februari YB Ram Karpal Singh menyatakan kenyataan dia memaksa Dr. Maza, Dr. Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis agar memurtadkan budak-budak 3 orang ni. Ini seluruh negara kena tahu, tuan-tuan, kerja jahat parti DAP ini. Pemimpin-pemimpin DAP ini dia ada orang jahat yang mereka nak murtadkan anak-anak Islam. Sebab itu pada hari ini kami tampil sebab jangan ramai, sebab dengan SOP dan sebagainya. Yang penting suara umat Islam Malaysia sampai ke seluruh negara, dan umat Islam kena bangun, tuan-tuan. Mereka ini adalah musuh kita. Jadi ini yang berlaku pada hari ini. Kita hantarkan memorandum, kita dah bagikan pada media semua. Memorandum kita nak desak Timbalan Ketua Menteri membawa isu ini kepada Tuan Yang Terutama Tun yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang untuk mengangkat usul agama ini dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Ini adalah desakan kita. Kenapa kita hadirkan Komta? Kenapa kita tak bawa di mahkamah dan sebagainya? Kerana kita wakil di Pulau Pinang. Maka Tuan Yang Terutama merupakan wakil rakyat Islam, umat Islam, untuk kita menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Okey? Sehingga ke hari ini sudah hampir 20 ke 30 di peringkat sini, dan saya difahamkan NGO-NGO seluruh negara juga sedang bangun dan untuk membuat laporan polis bagi mendesak tangkapan dibuat dan siasatan yang begitu teliti dan buat tangkapan. Dan sekiranya berlaku kesalahan, dakwa di mahkamah. Itu yang kita nak sekarang ni. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berada di sini bagi menunjukkan sokongan PAS Pulau Pinang terhadap usaha ini. Ini bukan soal ideologi, ini bukan soal politik, ini soal akidah yang wajib dipertahankan. Dan seterusnya saya minta Ketua Muda PAS Pulau Pinang Sabawas untuk teruskan. Baik, hari ini kita bersama dengan NGO untuk menyatakan hasrat dan juga apa yang kita perjuangkan, iaitu mempertahankan ajaran Islam khususnya di bumi Malaysia ini. Dan kita tidak akan membiarkan sama sekali mana-mana orang, mana-mana individu, mana-mana kumpulan untuk menggugat ajaran Islam dan juga menggugat kedudukan Islam di negara kita ini. Sekiranya kita orang Islam tidak mempertahankan ajaran agama kita, maka siapakah lagi yang akan mempertahankan agama kita? Sebab itu hari ini kita turun memberikan sokongan untuk supaya diambil tindakan kepada P. Ramasamy dan juga kawan-kawannya agar tindakan dapat diambil kepada mereka dengan sewajarnya kerana mencampuri urusan orang Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mewakili Pertubuhan Amal Islam Pulau Pinang mengutuk sekeras-kerasnya tindakan P. Ramasamy dan konco-konco dia yang membuat fitnah terhadap umat Islam. Memfitnah, kononnya Jabatan Mufti Perlis mencolek, dan juga kononnya berlaku paksaan terhadap terhadap kaum-kaum yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Ini satu fitnah. La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam Islam. Hakikatnya mereka terdapat bukti-bukti yang mereka ni masuk Islam secara rela hati. Memang mereka nak masuk Islam. Jadi saya menyeru seluruh umat Islam bangkit, kita mempertahankan Islam. Dan juga dengan cara kita tak melampaui batas. Kita mempertahankan Islam mengikut lunas undang-undang juga menurut agama, insya-Allah. Bangkit kita. Allahu Akbar.